Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin menerangkan sedikit tentang konsep bahawa statistik ini memperihalkan kehidupan, ataupun apa yang kita katakan statistik itu nadi kehidupan, dan ia memperihalkan pola kita, kehidupan kita daripada buaian ke liang lahat, daripada cradle to grave. Dalam hubungan ini, kita telah pun wujud perkhidmatan statistik di dalam negara kita pada tahun 1949 lagi. Jadi daripada tahun tersebut sehingga kini, saban tahun kita mengeluarkan statistik yang diperlukan oleh negara, dan statistik ini menjejaki demografi, sosial, ekonomi alam sekitar, dan ianya melangkaui pelusuk negara di bandar dan di luar bandar, di sumur dan di ladang, tanpa mengira latar belakang pendidikan, profession, etnik dan sebagainya. Sesungguhnya statistik yang dihasilkan oleh perkhidmatan statistik yang diungguli oleh DOSEM, ianya diurus, dikeluarkan dengan penuh ketertiban, menggunakan manual rujukan-rujukan antarabangsa, yang mana sehingga kini statistik yang dikeluarkan oleh DOSEM telah menerima peniterapan yang tinggi dan telah digunakan pakai dalam berbagai dimensi perancangan dan juga pembangunan negara semenjak dahulu, kini dan juga pada masa akan datang. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit untuk kita melihat bagaimanakah statistik ini sebenarnya dapat dinikmati oleh rakyat negara kita seluruhnya, dan bagaimana ianya menjadi center pada pembangunan dan perancangan dan juga monitoring kita punya urus tadbir negara. Terfikirkah kita tentang persoalan-persoalan berikut? Apakah yang patut dilakukan dari segi keperluan bilangan bilik darjah? Berapakah bilangan darjah yang nak dibina di satu kawasan? Apakah bilangan guru yang perlu diberi latihan untuk mengajar di sebuah sekolah ataupun di sebuah kawasan? Berapakah bilangan katil hospital? Berapakah bilangan doktor jururawat yang diperlukan untuk di sesuatu kawasan? Apakah keperluan yang patut diperuntukkan untuk memenuhi keperluan kemudahan asas seperti air, elektrik, jalan raya? Berapakah bilangan perkhidmatan bomba yang diperlukan? Berapakah bilangan balai polis? Berapakah bilangan ketenteraan yang diperlukan? Berapakah ramai pegawai-pegawai perancangan, pembuat dasar yang diperlukan di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat daerah? Bahkan saya nyatakan tadi, statistik ini daripada buaian ke liang lahat, kita pun perlu bertanya, bagaimanakah kita menentukan berapakah keperluan liang lahat kita yang akan menentukan sama ada ianya dia cukup lengkap untuk kita dapat manfaat yang terbaik bila kita sampai masanya. So dalam hubungan ini, ingin saya nyatakan persoalan-persoalan yang saya lontarkan tadi, termasuk apa yang telah kita nikmati sekarang, sebenarnya ianya berteras kepada sistem statistik negara yang telah pun beroperasi sejak 1949 sehingga kini. Kalau kita mengimbas semula pada tahun 1970, kita mempunyai kadar kemiskinan yang begitu tinggi pada ketika itu. Berdasarkan kajian pendapatan dan perbelanjaan isi rumah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, menunjukkan data kemiskinan ketika itu adalah sebanyak 49%. Pada ketika itu, penduduk negara kita adalah di sekitar 10.9 juta dengan bilangan isi rumah ataupun household sebanyak 1.9 juta. Jadi kalau kita ambil 49% daripada bilangan isi rumah itu dalam miskin, bermakna pada ketika itu kita ada lebih kurang hampir 1 juta ataupun 900,000 keluarga miskin pada tahun 70. Dan pada ketika itu, negara kita, sebahagian besar daripada kita berada di luar bandar, dan kita berpaksi kepada sumber ekonomi pertanian dan juga sumber asli untuk kita mencari kehidupan ketika itu, dan amat sedikit yang berkecimpung dalam bidang-bidang selain pada sektor yang saya nyatakan tadi. Dengan adanya data yang terperinci, yang lengkap, yang diperjuangkan oleh ahli-ahli statistik dari masa-masa dengan mengambil kira keperluan negara yang dinamik, menggunakan olahan
menu-menu antarabangsa, standard-standard antarabangsa yang kita pelajari, yang kita guna pakai, kita telah berjaya menghasilkan pelbagai bidang statistik yang diperlukan oleh negara, dan terkini kita telah menghasilkan lebih 500 jenis penerbitan setahun, dan ianya terus ditambah baik pada tahun ini bila mana kita menghasilkan satu jumlah penerbitan baru yang begitu tinggi, bila kita menghasilkan sebanyak 600 penerbitan Dewan Undangan Negeri, sebanyak 222 penerbitan setiap kawasan parlimen di dalam negara kita ini. Jadi kita melihat tanpa adanya statistik-statistik yang saya nyatakan tadi, amat sukar untuk kita membawa negara kita, untuk kita teruskan, untuk kita rancangkan semua pihak, sama ada pemerintah, penggubal-penggubal dasar, pengurus-pengurus syarikat, firma, pemilik-pemilik perniagaan, para pelabur, ianya pastinya memerlukan satu sistem statistik baik, perkhidmatan statistik baik, angka-angka yang tertinggi, data-data yang reliable dan bertepatan masa. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang perlu dilaksanakan, dan pastinya dengan mengambil ibrah ataupun semangat sambutan Hari Statistik Negara, kita nak supaya perkhidmatan statistik negara kita ini dapat terus kukuh ke hadapan, dapat diberi satu pengiktirafan dan juga diberi satu kerjasama yang jitu, agar angka-angka yang dikeluarkan, statistik-statistik yang dikeluarkan benar-benar dapat dimanfaatkan, dan kita boleh membawa pengurusan sosial ekonomi negara, corak pembangunan yang kita panggil pembangunan yang mampan, dan fokus kita juga pada kereta ini untuk kita meningkatkan statistik yang berkaitan dengan alam sekitar, yang mana kita tahu negara kita perlu terus bergerak ke hadapan. Kita perlu wariskan negara kita kepada generasi akan datang dalam keadaan yang baik. Maka kita nak supaya sosial, ekonomi dan demografi kita tidak nak dikesampingkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan alam sekitar. Dan juga di hadapan kita juga bergerak sebagai sebuah negara tua. Kita nak supaya negara tua ini, yang mana 7% dan lebih ada yang berumur 65 tahun ke atas, dapat menikmati kehidupan yang selesa di hujung usia, di samping yang masih berkhidmat, yang masih bertugas, yang masih menyumbang kepada negara, dapat terus produktif, terus berdaya saing. Dan kita tahu masa depan negara kita bergantung sejauh mana kita punya saingan produktiviti yang tinggi untuk kita terus mengeluarkan barangan-barangan yang boleh kita pasarkan di luar negara. Jadi sesungguhnya tidak boleh dinafikan betapa pentingnya suatu perkhidmatan statistik yang kukuh, yang dapat menghasilkan pelbagai statistik dalam berbagai dimensi. Jadi saya menyeru dengan sekali lagi dapat semua memberi kerjasama, dan kita dapat juga kalau boleh tahap penggunaan statistik di kalangan kita semua, termasuk kita sebagai individu dan juga masyarakat, dapat berbincang, dapat memberi pandangan menggunakan data-data statistik yang dikeluarkan oleh DOSEM. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, dan beri kerjasama yang berterusan dalam apa juga kerja-kerja dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh warga DOSEM yang sentiasa berdedikasi di lapangan tanpa mengira di bandar ataupun luar bandar. Statistik di kehidupan, statistik dapat mengurangkan ketidaktentuan, statistik segalanya pasti, insya-Allah.